Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pembelajaran bab najis. Cikgu nak ajar tajuk 7.8 najis mughalazah dan cara menyucikannya. 1. Cara menyucikan najis anjing, babi dan keturunannya. Salah satu daripada keduanya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya dengan menggunakan air tanah. Maksudnya, kalau misalnya anjing, dia datang dekat kita, dia melesek-lesek dekat pakaian kita, kaki kita. Kaki kita tu dengan kita memakai seluar. Maka seluar itu terkena badan anjing tersebut. Maka dihukumkan najis mughalazah. Kita tahu anjing, babi ni adalah najis yang berat. Sebab itu disebut najis mughalazah. Ataupun keturunannya, tak kira lah anak anjing ke, bapa anjing ke, anjing jantan ke, anjing betina ke, babi jantan ke, babi betina, babi yang kecil saiznya, babi yang besar, asal disebut anjing dan babi, itu semua termasuk dalam najis mughalazah. Cara nak menyucikan najis apabila badannya tadi kena seluar kita. Seluar kita ni tadi tak boleh buat semayang, maka kita kena wajib membasuh dengan menggunakan 7 kali. 7 kali tu macam mana? Satu, air bercampur dengan tanah. Ambil tanah, pakai cangkul, kita kerut tanah, masuk dalam baldi. Tuang air, penuhkan baldi ni tadi, kita godaklah tanah ni tadi bercampur dengan air biar dia larut. Larut tu maksudnya biar dia rata. Air yang bercampur tanah. Maknanya air tanah lah. Kemudian 6 kali basuhan dengan menggunakan air mutlak, iaitu air paip, air biasa. Air yang bersih. Maka air yang tanah tadi tu kita buat basuh dulu, kita siram dulu dekat seluar tadi bahagian kaki yang kena anjing ni tadi. Itu dia maksudnya. Yang kedua, jika dibasuh di dalam air yang mengalir lagi keruh seperti sungai atau parit adalah memadai. Bila lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanah. Okey, tadi cikgu cakap air tanah tadi digodak dalam baldi. Isi air penuh-penuh. Itu dah termasuk air yang bercampur dengan tanah. Ini yang kedua, nampak sungai ataupun parit, airnya keruh. Airnya keruh tu maksud macam mana? Airnya tidak jernih. Airnya berwarna coklat. Kita ambil seluar ni tadi, kita celupkan dalam sungai ni tadi. Ataupun parit ni tadi. Boleh. Lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran tanpa menggunakan tanah. Maksudnya air keruh ni tadi dah campur dengan air keruh parit ni tadi, air parit ni tadi dah campur dengan air tanah. Maka tak perlu kita basuh dengan air tanah seluar kita ni tadi. Hanya menggunakan air yang ada di dalam parit ni tadi yang keruh, yang tidak jernih. Okey. Dan kita basuh dengan 7 kali basuhan. 1 kali celup dalam air parit yang keruh ni tadi. Kemudian 6 kali basuhan dengan menggunakan air mutlak yang bersih, air paip lah. Yang ketiga, jika air najis mughalazah tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali atau lebih basuhannya adalah dikira sekali basuhan itu hendaklah ditambah 6 kali lagi. Maksudnya kalau misalnya najis anjing ni tadi ada melekat dekat seluar kita. Bagaimana nak basuhnya? Kita hendaklah basuh lagi dengan menggunakan air tanah 1 kali dan juga hendaklah ditambah sebanyak 6 kali basuhan dan ditambah lagi dengan 6 kali basuhan air yang bersih. Maksudnya kita menggunakan air tanah 1 kali, tapi kita basuh pakai air paip ni tadi sebanyak 12 kali. Itu yang dimaksudkan. Yang keempat, jika najis mughalazah terkena pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib salah satu daripadanya basuhan 7 kali. Basuh itu dengan air tanah mengikut pendapat yang asah. Asah ni maksudnya pendapat ulama. Okey, macam ni. Maksudnya anjing, seluruh badannya adalah najis. Tapak kakinya,
bulunya. Kalau misalnya anjing ni tadi, tapak kakinya ni tadi memijak tanah, maka tanah ni tadi tak perlulah kita nak basuh dengan menggunakan air tanah. Sebab dia memang dah pijak atas tanah. Maka mengikut pendapat ulama, tidak perlu basuh dengan menggunakan air tanah. Jadi kalau anjing ni tadi, dia pijak tanah, pijak pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib basuh dengan 7 kali basuhan air. 1 air tanah dan juga 6 kali air yang bersih. Tidak perlu. 7.9. Air yang telah digunakan bagi menyucikan najis mughalazah. Air yang digunakan untuk menyucikan najis ia adalah suci setelah suci tempat yang dibasuh. Jika ianya tidak berubah dan tidak bertambah bilangannya setelah ia dialirkan dengan tempat basuhan tadi dan ditolak kadar yang meresap di tempat basuhan dan kadar yang keluar daripada kotor-kotor yang suci dinamakan air mustakmal. Maksudnya macam ni. Kita dah basuh seluar ni tadi guna 1 kali air tanah. Kemudian kita basuh lagi dengan menggunakan 6 kali air yang bersih, air mutlak. Maka air yang bersih itu keluar daripada celah-celahan seluar kita. Air itu dikira air mustakmal. 7.10. Arak yang menjadi cuka secara sendiri. Air arak boleh menjadi suci apabila ia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak boleh dimasuk sesuatu ke dalamnya. Jika dilakukan, ianya tetap dihukumkan tidak suci. Apabila dibuang sebelum ianya menjadi cuka, tetap suci cukanya itu. Maksudnya air arak ni apabila diperam, dia boleh bertukar menjadi cuka. Cuka ni rasanya masam. Tapi kalau dia boleh bertukar menjadi cuka, maka cuka itu kita boleh minum dan boleh makan dengan sendirinya. Tapi kalau kita mencampurkan air arak itu tadi dengan suatu bahan, maka dihukumkan tidak suci. 7.11. Keadaan cuka yang najis dan suci. 1. Jika dimasukkan tuak ni arak di dalam cuka dan tidak menjadikannya mabuk atau gila, suci cukanya. Maksudnya kalau dalam cuka, botol cuka ni tadi, cecair cuka ni tadi, kita masukkan arak sikit dan ia tidak menjadi mabuk atau gila apabila kita minum, maka hukum cuka ni tadi dihukumkan suci. Jika ianya memabukkan, cuka itu menjadi najis. Kalau misalnya kita rasa sikit cuka ni tadi, kita hayal, kita mabuk, maka hukum makan cuka ni tadi hukumnya najis. Dan yang kedua, cuka yang menjadi suci menyebabkan bekasnya juga menjadi suci. Cuka yang tidak dimasukkan dengan apa-apa, menyebabkan cuka itu adalah suci dan boleh dimakan. Begitu juga dengan botol ataupun bekas cuka tersebut.